Jeffrey dan Nabil sebenarnya begitu memberi inspirasi terutama kepada anak-anak muda di luar sana dan kerana itulah terdapat satu lagi pasukan yang bakal bertanding di Abu Dhabi. Ya, dan seperti yang dikatakan tadi, Nabil merupakan ikon kepada satu belia, satu Malaysia. Dan Nabil ni, sebab saya pernah temu ramah secara dengan Nabil, saya sempat bertanyakan Nabil sebab masa tu dia baru sahaja mendapat keputusan cemerlang dalam SPM Straight Ace. Itu yang kita nakkan seorang anak muda yang bukan sahaja berjaya untuk menjadi orang kata tu yang berjaya dalam bidang sukan yang diceburi, malah mencapai satu kejayaan besar dalam bidang akademik juga. Jadi tanya diucapkan kepada Nabil, dan mungkin Nabil tengah menonton sekarang ni. Kami di Malaysia hari ini ingin mengucapkan selamat maju jaya, all the best to you, dan insya-Allah semoga hasrat dan juga impian Nabil untuk menjadi seorang pelumba F1 akan terlaksana suatu hari nanti, insya-Allah dengan izinnya. Jadi kita masih lagi dalam topik mengenai Formula One ini. Kita akan bersama dengan Fitri di Pekarangan Seri Pentas untuk menceritakan lebih lanjut pasukan Aeromax F1 di Pekarangan. Fitri, silakan. Okey, kini kita secara langsung dari Pekarangan Seri Pentas untuk kita membawakan kehebatan Sukan Menengah Sains Hulu Selangor ataupun Semasyur yang akan berentak mewakili Malaysia dalam kejohanan F1 in School World Final di Abu Dhabi, United Arab Emirates. Dan saya nak bersama dengan mereka yang bekerja pada satu pasukan yang mantap yang akan terbang ke Abu Dhabi walaupun dalam perjuangan yang berbeza. Yang pertama untuk pertandingan mewakili Malaysia, yang kedua untuk SPM. Satu percaturan masa yang amat hebat sekali. Nak bersama dengan mereka yang telah pun berjaya untuk menjadi top 2 dalam Malaysia sebelum mewakili Malaysia, iaitu cikgunya di sebelah kiri saya, Cikgu Nur Azrina Abdul Aziz, guru penasihat. Cikgu memang ajar subjek apa agaknya? Sains. Memang sains. Di sebelah kanan saya, Muhammad Mikal Amrul Halim Gan, sebagai pelajar dan juga ketua pasukan. Dah bersedia untuk perlawanan ataupun perlumbaan ni? Sudah sedia. Okey. Di sebelahnya ialah Muhammad Amar Zul Syahmi Muhammad Zali. Ataupun Kama Syafiq Abdul Rahim, yang boleh bercakap bahasa Arab sesuai kat Abu Dhabi. Di sebelah kiri saya perkenalkan Nik Muhammad Ibnu Abbas Muhammad Zawawi, itu dia, macam penyanyi Korea. Dan juga Amar Zul Syahmi Muhammad Zali. Okey, baiklah, kita tanya dengan ketua pasukan. Sebelum kita memberikan demonstrasi tentang di sini, kita akan saksikan terlebih dahulu nanti perlumbaan perahu layar yang telah pun dibikiskan sebagai satu bikisan sebelum kita saksikan kehebatan pasukan nanti. Sebelum kita bersama dengan aksi perahu layar, kita akan saksikan dulu bagaimanakah mereka mencipta inovasi ini dan berapa lama buat persediaan ketua pasukan. Persediaan kami sudah lakukan selama 1 tahun. Setahun, yes. Jadi apa yang membezakan, sebab setiap tahun ada juga ciptaan, apa yang memberikan inovasi kelebihan sehingga dipilih sebagai antara yang terbaik dalam Malaysia? Okey, untuk pengetahuan semua, setiap tahun specs atau rules regulation bagi kereta adalah berlainan. Jadi ukuran setiap aerofoil semua lain. Jadi untuk membezakan desain kami, yang rahsia kami pegang adalah ada 3. Pertama sekali, kereta kami perlu pendek, rendah untuk center of gravity, dan ringan untuk lebih kelajuan. Okey, itu dia. Nak tanya pula dengan Kama. Okey, baik. Jadi untuk perlumbaan, apa mungkin kesilapan teknikal yang harus kita elakkan supaya semuanya setupnya berada dalam posisi yang betul-betul terbaik? Biasanya ada banyak faktor yang memainkan peranan untuk memastikan kereta tu menunjukkan prestasi yang paling tinggi, paling optimum. Jadi pertama sekali, biasanya kedudukan launcher ni sendiri, sebab setiap ketinggian kereta adalah berbeza. Jadi kedudukan yang paling tepat akan memastikan kereta tu berlancar dengan lebih pantas. Okey, itu dia. Tanya pula dengan Amar. Okey, jadi apa mungkin persediaan rapi yang perlu kita lakukan menjelang saat pertandingan? Apa kelebihan yang anda rasa akan membuatkan terpilih sebagai juara? Antara persediaan yang kami perlu lakukan adalah memastikan semua perkara yang kami bawa ke sana dalam seperti yang dirancang, dan apa yang kami plan selama ini boleh kami luahkan kepada judges-judges di sana. Antaranya yang paling penting adalah kereta itu sendiri, dan persediaan kereta itu sendiri dalam proses pembuatannya adalah setepat-tepat yang mungkin. Okey, setepat-tepat yang mungkin Okey. Baik, dengan Nick pula. Jadi kalau kita lihat, kalau di Lita kita perlu sentiasa latihan. Kalau untuk pertandingan begini, apa yang kita perlukan sebenarnya? Apa yang kita perlukan untuk, kalau di Lita kan memanglah kena fizikal kan. Di sini apa mungkin percaturan apa yang perlu? Bagi pasukan kami membuat persediaan terlebih dahulu. Contohnya dekat sikit ni.
kami siapkan kereta kami, kami telah membuat aksi cubaan bagi kereta itu dan dilancarkan buat beberapa kali sebelum menentukan kereta yang terbaik untuk digunakan pada hari pertandingan nanti. Ya, biasa kalau sekali memang tempoh masanya sama. Berlainan. Berlainan. Yes. Okey, tengah dengan cikgu pula. Sebelum kita saksikanlah mungkin pecutan yang pertama, cikgu memberi khidmat nasihat dari aspek mana? Mungkin ditunjuk ajar kejayaan yang lalu ke bagaimana? Sebenarnya untuk daripada pihak saya ialah saya menyediakan pelajar-pelajar apabila mereka meluahkan idea, sekiranya kita tidak ada kelengkapan ataupun infrastruktur yang bagus di sekolah, jadi kita mencarilah rakan-rakan kolaborasi universiti-universiti contoh seperti UTM, UPM yang banyak membantu kami untuk menguji kereta ni. Dia banyak kerjasama dengan pihak banyak universiti. kerjasama daripada pihak universiti. Ada elemen kerajinan. Baik, kita akan saksikan cubaan yang pertama. Mungkin siapa yang akan kendalikan, kita akan saksikanlah seimbas lalu bagaimana mereka melakukan aksi cubaan. Dah bersedia atau macam mana? Sebelah. Okay. Bagaimana? Dah sedia. Bersedia? Okey, boleh. Sambil-sambil kita akan memberi komen juga. Mungkin di sebelah kita, Kamal dan juga Mikal akan membuat aksinya. Okay, sambil-sambil itu nak diterangkan mekanisme apa yang dipraktikkan untuk Aeromark ini. Seperti yang kita lihat di sini, terdapat di sini namanya dipanggil launcher. Okey. Dan di launcher ini terdapat satu jarum di tengah-tengah ini, dan jarum ini akan menusuk cartridge CO2 ini dan yang akan berada di chamber belakang kereta itu dan akan launch kereta ni sepanjang trek 20 meter. Setup untuk semua pasukan bertanding lebih kurang sama je? Setupnya semua sama, cuma disebabkan ketinggian kereta yang berbeza, launcher ini harus diset up yang sebetul-betulnya agar tidak merosakkan kereta dan dapat launch kereta tu selancar mungkin. Okey, barangkali mungkin Nick nak cerita masa pertandingan kita diberi berapa kali tempoh percubaan ke atau bagaimana? Untuk satu perlombaan bagi setiap pasukan akan diadakan dalam lebih kurang 4 kali. 4 kali. Ya, 4 Jadi kali dia pilih masa yang terbaik atau dia pilih masa yang terbaik untuk maju ke pusingan yang seterusnya. Okey, dia banyak juga kategori. Yang pertama yang menjadikan seorang tu pemenang bukan hanya ini saja tapi juga termasuk portfolio semua. Dia terdapat beberapa aspek yang lain untuk memenangi pertandingan ini. Okey. Sebagai contoh, aspek dalam segi verbal presentation dan juga aspek dari segi grafis itu sendiri. Sebagai contoh, pasukan kami telah memilih warna hijau sebagai identiti pasukan kami dan warna-warna ini hendaklah dimasukkan di dalam semua produk yang kami gunakan. Sebagai contoh, portfolio kami, booth kami dan juga kereta kami. Ada booth lagi ya? Okey, memang persediaan yang mantap. Okey, sekarang ketua pasukan sedang pun menyiapkan sebelum memberikan aksi terbaik untuk kita saksikan di visual ketiga ini pada pasukan Sains Hulu Selangor. Okey, baik, pengalaman pasti kita anda melihat video-video terdahulu kan. Apa mungkin kelebihan sang juara dalam pertandingan ini? Apa mungkin kelebihan mereka yang boleh kita pelajari untuk dipraktiskan? Sebagai contoh, pasukan pada tahun lepas, Australia, kami melihat kelebihan dari pasukan itu sendiri, kereta mereka sendiri. Mereka mempunyai reka bentuk yang aerodinamik dan kereta itu terbukti laju. Manufacturing dari segi kualiti pembuatan kereta itu sendiri amatlah baik. Kapten macam mana okey? Okey, Kapten ni macam buka pilot lah. Okey, dah bersedia, kita akan saksikan ini dia. Sentuhan yang pertama, mungkin kita dah bersedia juru kamera untuk merakam. Okey, silakan. Ya. Okey. Kita mulakan dari sekarang. Ush. Ya Allah, tak sampai. Masa terbaik syajatan berapa? 1.075. Oh, 1.075. Rekod dunia? Rekod dunia 1.02. Okey. Itu memang akan berlaku nantilah? Yes, akan berlaku. Okay. Saya lihat tadi ada macam tiba-tiba je kan ke sana. Apa yang kita boleh lakukan untuk menambahkan daya pecutan? Daya pecutan. Okey, pertama sekali ada segi reka bentuk kereta. Okey. Reka bentuk kereta perlulah streamline, iaitu berbentuk seperti ikan. Itu smooth saja bentuk. Faktor kedua adalah dari segi kualiti manufacturing. Contohnya seperti bearing tayar. Material yang digunakan? Material digunakan, kami ada menggunakan steel bearing. Tapi steel bearing kami lain daripada yang lain, iaitu kami menggunakan treatment.
Itu karakter itu bearing kami akan direndam dalam WD-40 untuk menghilangkan segala karat. Okey, kalau kita dalam litar sebenar kita kena elak track yang basah semua kan? Yang ni semua track ni kan tidak akan dibawa kerana akan disediakan oleh pihak penganjur. Jadi mereka akan menggunakan semua yang ada ini. Berapa kita nampak agak ini saja nampak macam barang mainan tapi kos yang tinggi ya? Yes, kos yang tinggi. Berapa kos yang diperlukan untuk hasilkan ni? Kos penuhnya adalah dalam lebih kurang RM10,000. Okey, dengan cikgu pula. Nampaknya pihak sekolah sanggup melabur untuk inovasi ni. Cikgu mungkin dapat terangkan? Memang untuk pertandingan F1 in School ni adalah satu pertandingan yang berbeza. Pertandingan ni dia bukan setakat menguji kelajuan kereta saja tapi menguji dari segala aspek. Jadi pihak sekolah iaitu Puan Pengetua kami sendirilah Puan Hajah Siti Rogaya amat melihat kelebihan bagi pertandingan ini. Sebab itulah sekolah sanggup melabur dalam pertandingan tersebut. Sebelum kita bersurat, saya teringat tengok sekali lagi boleh ya? Sempat? Berapa masa yang diambil untuk set up? Dia dikira juga ke kecepatan kita untuk set up? Tidak. Tak ya? Tak ada. Okey, ambil masa. Okey, baiklah. Kita beri peluang penerbit ya untuk menyaksikan satu lagi pecutan tadi memang baru nak kelip mata dah sampai ke penghujung. Memang itulah situasi ya sebab ini yang terbaik mewakili Malaysia akan berentak di Abu Dhabi nanti dan kejuaraan bermula pada 28 hari bulan. 28 semakin dekat. Okay, yang terakhir kita akan merakamkan secara langsung pecutan daripada Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor Semasyur. Okey, kalau tadi tu kita tak sempat ya nak catat masa tapi rekod terbaik mereka 1.07. Ya, dan rekod dunia adalah 1.02. Okey. Mungkin dapat akan datang nanti. Tapi warna hijau ni warna rasmi tu. Apa mungkin hijau ni melambangkan apa agaknya? Cikgu pinjam mikrofon. Okey. Ustaz? Ya. Sebenarnya warna hijau ni melambangkan kebebasan kami mencari idea. Untuk diaplikasikan kepada produk-produk kami. Ya, kita akan saksikan yang terakhir yang akan dilakukan oleh ketua pasukannya Muhammad Mikal Amrul Halimgan. Okey, sedia? Okey, ini dia peluang untuk kita saksikan ya. Sebelum kita saksikan di Abu Dhabi. Tadi memang laju sangat. Sedia? Mulakan dari sekarang. Ada perbezaan kelajuan tadi. Okey. Terima kasih untuk semua, untuk Mikal, untuk Amar, untuk Nick dan juga untuk Kama, juga untuk Cikgu Nazrina. Teruskan mengharumkan nama negara. Akan mewakili Malaysia bersama dengan Sekolah Penang Free Pulau Pinang. Jadi doakan yang terbaik untuk anda semua. Baik, nanti kita ada banyak lagi kisah untuk kami paparkan kembali bersama dengan Zaharan juga Zaim untuk kongsikan banyak lagi informasi yang menarik. Kembali semula ke studio. Itu dia. Tadi saya berborak dengan Zaim. Saya kata saya sebenarnya kagum dengan pelajar-pelajar yang mampu menghasilkan satu inovasi yang baru. Yalah, kita bercakap tentang inovasi ni kalau kita lihat kan ia tidak melibatkan seorang individu. Sebenarnya secara kumpulan. Bila dalam kumpulan tu ialah setiap daripada seorang tu ni ada idea dia A, ini idea B. Jadi idea-idea itu kemudian dikumpulkan maka terhasillah satu inovasi yang kadang-kadang tu di luar jangkauan. Dan saya kira ini antara satu sudut di mana mampu menaikkan lagi sukan permotoran di persada dunia. Dan saya jangan dengar tak pasal sukan pelayaran pula. Saya pernah dengar. Tetapi selalunya kalau bercakap tentang sukan ia berkenaan dengan sukan pelayaran ni seperti perahu layar bukan kapal perahu layar ni selalunya lelaki yang lebih bergiat aktif dalam sukan ni. Tetapi bercakap tentang ni ada satu perlumbaan telah diadakan melibatkan kaum wanita. Dan kerana kurangnya pendedahan tentang sukan perahu layar ini, Kelab Pelayaran Diraja Malaysia, Diraja Selangor saya telah mengadakan ini bagi mendedahkan kepada kita semua tentang kepentingan perahu layar. Apa kata kita saksikan